السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubayi'uni ala an la tushriku billahi syai'an wa la taznu wa la tasriqu wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata dia, kami duduk dalam satu majlis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, tubayi'uni ala alla tushriku billahi syai'an wa la tazinu wa la tasriqu wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Nabi kata, maulah tuan-tuan semua berjanji dengan aku. Yang pertama, bahawa tuan-tuan semua tidak akan syirik Allah dengan satu benda pun. Yang kedua, berjanjilah kepada aku bahawa tuan-tuan semua tidak akan berzina. Yang ketiga, Nabi kata, berjanjilah kepada aku bahawa kamu semua tidak akan mencuri. Yang keempat, Nabi kata, berjanjilah dengan aku bahawa kamu semua tak akan bunuh orang, melainkan dengan cara yang benar. Kata Nabi, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Nabi kata, siapa yang boleh penuhi janji ini, janji tak akan syirik Allah, janji tak akan berzina, janji tak akan mencuri, janji tak akan bunuh orang, janji tak akan bunuh diri. Siapa yang berjanji akan pegang kepada janji ini, fa ajruhu 'ala Allah, pahala Tuhan saja yang tahu. Wa man asaba syai'an min dzalik fa'uqiba bihi. Nabi kata, tapi siapa-siapa daripada kalangan tuan-tuan yang langgar janji itu,
Selepas tuan-tuan janji tak akan syirik Allah, tuan-tuan janji tak akan berzina, tuan-tuan janji tak akan mencuri, tuan-tuan janji tak akan bunuh orang, tak akan bunuh diri, tiba-tiba tuan-tuan langgar janji itu. Fa'uqibabi, Tuhan akan balas orang yang langgar janji itu. Wa kafaratullah, siapa yang langgar janji, Tuhan hukum dia kerana langgar janji itu, fahuwa kafaratullah, maka bersih dia daripada dosa. Akhirat esok dia tak kena apa. Mana-mana orang yang berzina, misalnya dia janji dia tak akan berzina, tiba-tiba dia berzina dan dia ditangkap kerana zina dia tu, maka dia dihukum sebelum mati dia di atas dunia. Kalau dia belum kahwin, dia dah ditembak 100 kali. Kalau dia orang yang dah kahwin, dia direjam dengan batu sampai mati. Fahuwa kafaratullah, maka dosa yang dia buat tu dengan hukuman yang dia terima itu sudah mengkifaratkan dosa dia. Akhirat dia tak kena apa lagi dah. Wa man asaba syai'an min dzalik fastatarahu Allahu alaihi. Nabi kata, tapi siapa-siapa yang berjanji tiba-tiba dia langgar janji, tiba-tiba dia tak terhukum masa di atas dunia. Dia berzina tapi tak ada saksi yang nampak, dia terlepas di atas dunia. Dia mencuri, tidak ada saksi yang tengok dia mencuri, dia terlepas daripada hukuman di atas dunia. Maka ditutup aib dia berzina dan mencuri dan bunuh orang tu, ditutup aib itu. Orang tak tahu kata dia buat benda tu di atas dunia. Fa amruhu ila Allah. Nabi kata urusan dia terserah kepada Allah. In syaa afa anhu. Nabi kata kalaulah sekiranya lepas dia pergi buat benda ni, lepas dia berzina, dia bertaubat sungguh-sungguh dekat Allah, kalau Allah nak ampunkan dia, itu hak Allah. Katalah dia janji tak mencuri, tak membunuh orang, tiba-tiba atas dunia dia mencuri, tiba-tiba dia bunuh orang, tapi tak ada siapa tengok dia buat benda tu, dan dia tak dihukum di atas dunia. Tapi selepas tu dia menyesal, dia bertaubat, dia menangis, dia teriak, dia minta ampun dekat Allah. Insya'a afa anhu. Nabi kata kalau Allah terima taubat dia, Allah ampunkan dia. Wa insya'a azabahu. Tapi kalau Tuhan nak dia dihukum di akhirat, dia akan dihukum. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi SAW berjanji dengan sahabat-sahabat dia. Tidak cukup dengan Quran turun, tidak cukup dengan macam-macam. Nabi janji pula, minta sahabat berjanji dengan Nabi, tak mau buat benda-benda tak elok, benda salah, benda dosa ni, janji tak mau buat. Nabi minta sahabat janji untuk tak mau buat. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna nasan min Uraina qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fajtawawha فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل صدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمد أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا أو كما قال حديث صحيح riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata satu hari ada sekumpulan buah daripada Uraina
Mereka ni mai ke Madinah kerana nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urainah ni ada satu puak. Mereka ni duduk hala ke sebelah Riyadh. Puak Urainah ni kebanyakan mereka duduk hala ke sebelah Riyadh. Kalau kita tengok peta Saudi tu, mereka hala ke Riyadh. Area tu tu imam terkenal di Masjidil Haram tu, Abdul Rahman Sudais, ada daripada kawasan tu. Dan ramai ulama-ulama besar Saudi daripada situ. Satu hari mereka ni mai ke Madinah kerana nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajatawha, cuaca Madinah ni tak sesuai dengan mereka. Bakal jadi sakit habis mereka ni. Cuaca Saudi ni cuaca di Madinah ni tak sesuai dengan mereka yang main daripada sana. Maka jadi sakit habis puak-puak Urainah. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum an takhruju ila iblis sadaqah fatashrabu min albaniha wa abwabiha. Bila mereka mai jumpa Nabi, mereka habaq ni kami sakit hadis ni. Dalam syarah hadis ni kata ada sakit kulit, jadi pecah-pecah kulit mereka. Ada kita pergi Mekah, pergi haji, pergi umrah, kena musim sejuk, pecah. Pecah jari-jari, tangan, jari kaki pecah, jadi pedih. Bila ambil ayat semayang, apa kering rambut, cuaca. Puak Urainah ni mai ke Madinah, pergi jadi macam tu ke mereka ni. Pergi jumpa Nabi SAW, pergi mengadu dekat Nabi. Ni awak ni kami pakai jadi sakit macam ni. Nabi kata, in syi'tum, kalau sekiranya hampa mau, aku nak bagi satu jalan. Anta turudu ila ibil sadaqah. Hampa pergi di padang sana, ada unta zakat. Orang nak bela unta banyak ni, cukup nisa. Bila cukup haul 1 tahun, bawa keluar zakat. Dia berserah dekat Nabi zakat tu. Nabi sebelum Nabi bahagikan harta zakat ni kepada orang yang berhak dapat, Nabi upah satu orang dulu pergi jaga unta-unta zakat ni. Nabi kata dekat puak Urainah yang kena sakit ni, Nabi kata kalau orang mau dengar petua aku nak bagi, apa pergi dekat tempat bela unta zakat ni, apa pergi di sana, fatashrabu min albaniha wa abwabiha. Nabi kata apa pergi minum susu dan air kencing unta. Dia memang kalau kita baca di dalam kitab Bukhari, dalam kitab-kitab hadis ni dia ada satu chapter dia panggil kitab Bukhari. Ni maksudnya perubatan. Kalau panggil tabib itu doktor perubatan. Ini perubatan. Di dalam kitab Bukhari dia memang ada bawa hadis ni. Air kencing unta tidak najis, bahkan dia boleh jadi ubat, boleh minum kalau lalu dia lalu bab lain. Perintah dia boleh minum itu bab lain. Bukan kita benda kita tak lalu, tak ada. Nabi beritahu kata dia ubat. Lalu tak lalu, itu perintah lain kan? Nabi kata kalau hampa mau dengar, aku nak bagi satu ketua. Hampa pergi dekat unta zakat tu, hampa minum susu dia, dan hampa minum abwaliha, baul air kencing dia, pergi minum. Fa'alu, dia pun buat. Nabi kata, apa nak tanya banyak? Nabi kata, dia pun berkata bahawa di tempat yang Nabi kata tu, fa'alu, semua kata buat. Fasahhu, dengan kehendak Allah sehat mereka ni. Buat lagu Nabi kata tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat mereka daripada sakit tadi ni. Summa madu ala ri'ah faqataluhum. Bila dah sehat dia main, otak jahat dia main. Dia kata unta ni nampak bagus ni, boleh buat ubat, boleh cari makan dengan unta ni. Apa dia buat? Summa madu ala ri'ah, dia pergi serang penggembala unta tu, faqataluhum, dia bunuh pula orang yang duk bela unta. Ni manusia, tentang ni yang kata manusia dia macam ni. Dia dah dapat sikit, dia nak banyak. Bila dia dah dapat banyak, dia main tamak. Bila dia main tamak, dia selalu buat apa saja.
Mereka pergi dekat tempat gembala unta tu. Apa mereka buat? Mula-mula mereka sambung unta yang dibelah ni, unta zakat yang dibelah ni, mereka sambung. Apabila penggembala tu lawan, mereka bunuh penggembala unta ni semua. Tidak cukup dengan itu. Wartaddu anil Islam. Bila mereka tahu mereka dah buat benda salah, yang ni tentu Nabi nanti marah. Wartaddu anil Islam. Mereka murtad daripada Islam. Nampak tak? Jahat ni dia jangan mula buat. Dia bila mula buat, habis. Dia sambung tinggal Islam. Satu orang bagus, tiba-tiba terlibat buat zina. Bila dia terlibat buat zina, orang yang nampak dekat dia ni, hang berzina ni haram Islam. Hang tahu ke hukum keadaan berzina dalam Islam? Kalau hang tak kahwin lagi, hang kena sebat 100 orang. Kalau hang dah kahwin, hang kena rejam dengan batu. Dia duduk main semua. Oh, dia kata payah-payah aku keluar Islam. Nampak tak? Dia jadi itu. Dia jadi macam tu. Berlaku kepada suku Qurainah ni. Mai ke Madinah, asal tujuannya cuba jadi nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah jumpa dah Nabi, Allah sikit, Allah bagi sakit. Bila sakit jumpa Nabi, Nabi bagi satu ketua. Nabi suruh pergi ke tempat unta zakat ni, minum susu, minum air kencing dia. Dia buat macam Nabi suruh, tiba-tiba sihat. Bila sihat, otak jahat mati. Dia kata unta ni kalau kita yung bawa balik pergi ke tempat kita ni, boleh cari makan, boleh putih rambut, orang main ambil ubat ni. Dia kata tak macam ni, dia kata ni pun satu peluang bagus. Kita selepas peluang ni, kita harap unta ni bawa balik. Bila pergi nak sambut, gembala lawan, bunuh gembala. Benda ni jadi. Bila dah jadi macam tu, kata dia wartaddu anil Islam. Kata Anas bin Malik, dia pemurtad daripada Islam. Wasaqu zawja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi dekat depa ni? Depa rampas unta Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dah bunuh, ambil unta dua balik. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai berita perbuatan depa ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mai bagi tahu, ya Rasulullah, geng hak mai hak jumpa tuan, hak lepas tu jadi sakit, hak tuan suruh depa pergi minum susu dengan air kecil unta ni. Tuan tahu dah apa depa buat? Depa sudah buat macam ni. Depa sambung unta tu, depa bunuh kawan kita hadu belah unta ni. Bila mai report ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atha fi ithrihim fa'utiya bihim. Nabi tak ambil lengah benda ni. Nabi terus bertindak. Nabi hantar satu pasukan pergi jenjak depa ni. Depa sampai ke mana dah? Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atha fi ithrihim. Nabi suruh satu kumpulan sahabat pergi jenjak depa ni. Ke mana depa pergi? Fa'utiya bihim, bawa mai balik ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Nabi jalankan hukuman ke atas depa ni sesuai dengan perintah Allah dalam Quran bagi orang-orang yang samun. Orang samun dalam Quran dia panggil allazina yuharibuna Allah wa rasulah. Orang yang memerangi Allah dan Rasul. Dia beza curi dengan samun dalam Islam. Curi maksudnya dia pergi ambil barang senyap-senyap tanpa pengetahuan tuan rumah. Dan barang yang dia ambil itu pula daripada tempat yang tersembunyi, itu curi. Tapi kalau main rabut depan-depan, itu sama. Hukum ke atas orang yang mencuri dan hukum ke atas orang yang samun, kalau ikut Quran, tidak sama. Orang yang mencuri, dia ambil barang senyap-senyap tanpa mengganggu tuan rumah, kalau sabit kesalahan orang kanan. Tapi kalau habis samun depan-depan ni, hukum dia potong tangan kanan dan kaki kiri. Tak sama. Pasal apa? Pasal kesalahan pun tak sama. Pencuri sengak-sengak tak memudaratkan tuan rumah, tapi pergi samun, tuan punya harta tentu akan dimudaratkan. Maka hukum ke atas penyamun terus. Nabi SAW melaksanakan hukum Allah yang ada dalam Quran. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Nabi SAW perintah potong tangan kanan, potong kaki kiri. Wasamala a'yunahum, dan diperintahkan suruh congkak biji mata mereka. Nabi perintahkan suruh potong tangan kanan, tangan kiri.
congkak biji mata pergi keluar. Wa tarakahum fil harra hatta matu. Lepas potong tangan kanan, kaki kiri, congkak biji mata keluar, pergi jemuk tengah panas sampai mati depa ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Bila orang baca hadis ni, orang dia ada hukum congkak biji mata. Dia main satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis lain Anas tekan balik tentang kemuskilan yang timbul dekat orang ni. Dia kata daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, innama samadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'yuna ulaik li'annahum samadu a'yuna ri'a, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dicongkak biji mata hak penyambung tadi ni. Pasal apa? Li'annahum samadu a'yunar ri'a, kerana masa depa pi samun unta tadi, depa congkak biji mata kawan yang belah unta. Maka hukum ke atas mereka ni kisah pula tadi dengar buat atas. Apa dia? Hang congkak biji mata orang, biji mata hang kena congkak. Ini kisah. Dalam Islam dia ada kisah, dia ada hudud, dia ada ta'zir, dia ada macam-macam hukum. Kisah satu balas satu. Satu orang pergi tumbuk, satu orang patah gigi kapak. Kawan yang kena tumbuk yang patah gigi kapak ni, dia boleh tumbuk balik bagi patah gigi kapak. Kalau dia tumbuk patah habis semua depan, dia kena tumbuk balik bagi patah semua. Dia dulu lawan dulu. Tapi dalam Quran dia kata apa? Kalau sekiranya dia memberi maaf, maka itu lebih baik, dia kata. Tapi kalau dia nak balas, hak dia ada, dijamin oleh Al-Quran. Sama dengan ki hamba Allah ni tadi. Dia nak sambung unta. Bila kawan ni lawan, dia bunuh kawan ni. Sebelum kawan ni mati, dia dicongkak biji mata orang jahat. Maka bila berita ni mai dekat Nabi, Nabi mengesahkan berita yang mai itu memang sungguh unta tu disambung, memang sungguh orang ni kena bunuh, dan memang sungguh keadaan mereka ni mata kena korek. Nabi jatuhkan hukum setimpal dengan apa yang dia buat. Sabit daripada kesalahan sambung, dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Sabit dengan kesalahan dia congkak biji mata orang tu tadi, maka dicongkak biji mata dia. Congkak biji mata ni dia duduk di bawah hukum qisas. Kalau dia tak congkak biji mata kawan tu, dia hanya kena potong tangan dan kaki sahaja. Tapi kerana dia congkak penggembala tu punya biji mata, maka biji mata dia pun Nabi suruh congkak. Bila dia kena macam ni, di akhirat itu dia sudah dikifaratkan. Tapi bagi kes mereka ni, dia pemberontak habis dia. Tahu kan? Dia dalam neraka selama-lama. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu Islam. Nampak macam kasar, tetapi kerana undang-undang yang macam itulah aman dunia ini. Kerana tidak ditegakkan undang-undang itulah lu jadi lagu hari ini. Bila dilaksanakan hukum Allah suruh tu, aman dunia ini. Pasal apa aman? Pasal Allah protect kita. Pasal apa Allah protect kita? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hampa tolong Allah, Allah tolong Allah. Tolong Allah ni macam mana? Kita tolong tegakkan perintah Allah. Allah suruh apa, kita buat. Yang suruh Allah tolong kita. Allah tolong kita macam mana? Dia protect kita, dia jamin kita daripada kita terjerat kepada malapetaka jenayah yang semakin meningkat dan semakin meningkat. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 137. Muka surat 137. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar bawah sekali ayat 23. Ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Tsamud bin Nuzur. Telah dusta oleh kaum Tsamud dengan rasul mereka itu yang menakuti mereka itu, iaitu Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dipertakut dengan azab jika mereka itu tidak ikut Nabi Saleh dan tidak beriman dengan dia. Ini cerita kaum Tsamud.
Kita dah habaq bulan lepas. Mereka ni kampung mereka di mana? Di satu tempat yang bernama Madain Saleh. Daripada Madinah naik arah ke utara sikit lagi, arah menuju ke satu tempat yang bernama Tabuk. Saudi yang baru ni turun salji, tak pernah turun salji, tiba-tiba salji turun di Tabuk. Tempat tu nama Tabuk. Madain Saleh daripada Madinah nanti lebih kurang dari 600 km lagi. Kalau naik bas di sana lebih kurang dari 6 jam begitu lagi. Kalau bas elok, kalau bas tak mampu 6 jam sampai. Kalau bas tu mampu tengah jalan 2 hari jalan. Dia sampai di sana, kita sampai hari ni boleh tengok lagi ketan-ketan peninggalan kaum Samud ni. Mereka ni hebat, mereka apa tuan? Mereka hebat dari segi arkitektur. Mereka buat rumah kediaman dalam perut bukit batu pejai. Bahkan kalau dia ganti ke Madain Saleh sampai hari ini, sebahagian daripada kubur dia kubur dalam dia. Kubur dia tanam orang dalam gua batu pejai ni. Dia tebuk masuk, dia buat satu kediaman hebat di dalam perut gunung, perut bukit batu ni. Ini golongan kaum Samud yang dia nak cerita pada malam ni. Kalau tuan-tuan tengok di dalam surah Asy-Syams, surah Asy-Syams, kita selalu dengar imam dia baca surah ni pendek, ayat 11 sampai 15 Allah cerita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kadzabat samud bi-taghwaha. Ayat tu, kadzabat samud bi-taghwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Tu ayat ujung surah Asy-Syams cerita pasal dia ni. Kadzabat Samud bi-taghwaha. Samud ni telah mendustakan Nabi mereka, Nabi Saleh, bi-taghwaha, kerana mereka ni perangai suka melampaui batas. Tu aja. Mereka lawan Nabi Saleh ni pasal apa? Pasal perangai mereka suka langgar undang. Sikit aja benda yang Nabi Saleh suruh mereka ni, sikit aja. Nabi Saleh suruh mereka buat apa? Suruh mereka jangan kacau unta mukjizat. Tu aja Nabi Saleh suruh. Tapi perangai kaum Samud ni apa dia? Suka melampau batas. Hak Nabi Saleh kata jangan kacau tu, hak tu yang mereka nak kacau dengan dia pergi bunuh unta. Apa Tuhan kata dalam ayat tadi? Idzin ba'atha ashqaha. Bila Nabi Saleh kata dekat mereka jangan pergi kacau unta ni, idzin ba'atha ashqaha, ketika itu juga bangkit satu orang ashqaha yang paling celaka di kalangan mereka. Syaqi dalam bahasa Arab ni maknanya jahat. Ashqa maksudnya paling jahat. Bubuh nama anak jangan bubuh nama Syaqi. Lah nama yang glamour di kalangan orang ini Syauqi. Syauqi tak apa. Itu pun eja dan shin wal qafiyah. Syauqi, keseronokan tu. Tapi kalau tulis Syauqi shin wal qafiyah, dia jadi duri tu. Syauqah ni maksud dia duri. Kalau kaf itu tak apa. Syauqi jadi duri. Itu anak tu jadi duri, rumah orang kita dia bagi duri kata. Kalau Syaqi maksud dia jahat. Lagi kau apa baik dia sikit-sikit je, dia tak pergi 1-2 huruf spelling dia jadi makna lain ada sama. Allah sebut dalam ayat surah Asy-Syams, dia kata idzin ba'atha ashqaha. Bila Nabi Saleh kata dekat mereka jangan tidur kacau unta ni, ini bukan unta biasa, ini unta mukjizat. Allah hantar main sebagai satu ujian kepada kita semua. Bila kata macam tu apa jadi? Ba'atha ashqaha, bangkit hak paling jahat di kalangan umat dia, di kalangan kaum Samud ni, kepala samsing dibangkit. Nak challenge Nabi Allah Saleh alaihi salam. Faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha. Faqala lahum Rasulullah, maksudnya maka berkata pesuruh Allah Nabi Saleh.
Nabi Saleh kata apa? Naqatallah. Dia kata tu unta tu bukan unta biasa. Itu naqatallah. Itu unta Allah punya. Wasuqiyaha. Dan itu telaga minuman dia. Minuman unta Allah punya. Maknanya Nabi Saleh kata apa? Aku minta tolong dekat hampa, jangan siapa hidup niat tak elok dekat unta ni, dibuat apa-apa benda tak elok dekat unta ni. Dan juga telaga hak unta ni nak minum ni, jangan hidup kacau benda ni. Ini ujian Allah bagi dekat kita. Siapa tak boleh tahan, dia pergi buat benda ni, Allah akan ambil tindakan dekat dia. Nabi Saleh habaq lagu tu, bangkit yang kata Ashqah tadi, bangkit depan Nabi Saleh. Dia kata, hang tengok, satu hari aku akan buat unta ni. Johan dari itu. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Saleh. Dia panggil leh, bila tak ada hormat dia panggil leh. Bila ada hormat dia panggil tuan, dia panggil apa tu hormat. Bila tak ada hormat dia panggil leh. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, dan mereka menyembelih unta itu. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, dan mereka sembelih unta itu. Fajamjama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Tuhan kata apa? Maka segeralah Tuhan ambil tindakan kepada mereka ni. Maka Tuhan menyamarasakan mereka di atas bumi. Habis ya? Nabi kata jangan, dia pergi buat. Bila buat saja, fajamjama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Serta-merta Allah buat turun hukuman kepada mereka yang bangsa perintah Nabi ini. Fasawwaha, maka turun azab Tuhan, habis mati sama rata mereka ni dengan bumi. La yakhafu wa la yakhafu uqbaha. Maksud dia apa? La sekali Tuhan kata apa? Allah sekali-kali tak takut dengan tindakan dia. Nampak tuan-tuan? Allah sudah tunjuk takabur dia. Allah saja yang boleh ada sifat takabur, manusia tak boleh. Allah tunjuk takabur dia lah sekali. Lepas dia ambil tindakan kepada kaum Samud yang bantah, yang berhaka, yang kurang ajar dengan Nabi ini, Allah kata apa? Wala yakhafu uqbaha. Allah sekali-kali tak takut dengan tindakan yang dia ambil. Allah tunjuk takabur dia. Dia tunjuk besar dia. Takabur tu makna dia besar. Dia kalau berkataan kabir, dia tunjuk dia punya kabir dia. Dia tunjuk besar dia. Lami aku dah hantar Nabi aku, habang dekat apa benda ni jangan buat. Hampa buat, aku dah ambil tindakan, musnah apa semua. Aku tak takut dengan tindakan aku. Tuan, kita kena kenal Allah, Tuhan kita. Allah dia mempunyai sifat tu. Kalau dia kata, dia mau kita dengar. Kalau kita bantah, dia akan ambil tindakan. Kalau dia tak ambil tindakan, dia tak akan merasa silap atas tindakan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung surah Al-Qamar dari firman Allah Ta'ala, abasharan minna wahidan nattabi'u. Maka kata kaum Samud ini kepada Nabi Saleh, adakah satu manusia biasa daripada sama bangsa dengan kami nak ikut dia? Sombonglah. Bila Nabi Saleh menghafal kat mereka, kata Allah pilih aku jadi Nabi untuk pimpin hampa semua. Oh, mereka kata hang siapa? Hang siapa? Hang dengan kami ni lagi lebih mulia dalam masyarakat ni. Ni pasal apa yang Tuhan pilih hang pula? Kalau betul-betul Tuhan nak lantik ketua, nak bagi jadi Nabi, Tuhan tak akan pilih hang. Tuhan akan pilih kami. Pasal mereka rasa mereka lagi mulia daripada Nabi Saleh. Allah cerita balik dengan perangai Samud ni dalam Quran. Faqalu, maka berkata puak Samud ni, abasharan minna, adakah satu manusia biasa sama taraf dengan kami, nak suruh kami ikut? Kami tak boleh ikut orang yang sama dengan kami. Dia berkata, dan adakah satu manusia biasa daripada bangsa kami nak ikut akan dia?
apa yang dia suruh, dan kami ada banyak orang sedangkan dia satu daripada kami, dan dia yakni Saleh ni dia bukan malaikat. Dia berkata, tuan-tuan, kalau dah tak mau, dia orang kata apa? 1000 dalil. Orang Melayu punya kata, dia kata apa? Kalau mau 1000 daerah, kalau tak mau 1000 dalil. Cerita dia tak mau terima Saleh ni jadi Nabi, maka mainlah 1000 dalil. Di antara dalih yang dia bagi, dia kata apa? Dia kata, hang dengan kami sama aja. Macam mana hari ini hang nak suruh kami ikut hang? Ini cerita dia. Firman Allah, inna idzan lafi dhalalin wa su'ur. Bahawasanya kami ketika itu, yakni jika ikut Nabi Saleh, dia berkata kami ini kalau kami ikut hang wahai Saleh, sungguh pada dhalalah dan pada gila. Dia berkata dekat Nabi Saleh, dia berkata, kalau kami ikut hang, mana kami ni dah gila lah. Kami tak akan ikut hang. Kalau tahulah ditakdirkan satu hari kami ikut hang, kami terima hang jadi Nabi, maknanya kami pada masa itu balal. Kami ini sudah sesat, sudah silap, wasu'ur, dan kami sudah jadi orang gila. Kalau gila, kau kan boleh ikut hang. Maknanya apa? Tak mau ikut hang. Tak mau ikut hang. Yang ini, jika kami ikut engkau wahai Saleh, orang akan kata kami balalah, kami sesat, dan akan kata kami gila. Maka kami tidak mau ikut engkau, yakni Nabi Saleh itu. Dan sekali-kali kami tidak akan ikut nam wahai Saleh. Bal huwa kadzabun asyir. Bahkan Saleh itu dusta, pembohong dan takabur dia dan jahat dia, kerana dia mendakwah kata dia mendapat wahyu daripada Allah. Dia berkata, dan firman Allah bagi Saleh dan kaumnya, saya'lamuna qadan manil kadzabul asyir. Maka kelak akan ketahui kamu semua wahai kaum Saleh ini pada esok hari, siapa sebenar dusta dan siapakah sebenarnya yang takabur dan siapa sebenar yang jahat itu. Nabi Saleh kata balik dekat mereka, tak apalah, hampa nak ikut, kamu ikut, itu apa punya hal. Kerja aku bagi tahu apa Tuhan suruh bagi tahu. Tuhan suruh aku apa dekat hampa, kata aku Nabi, dan hampa disuruh ikut aku. Kalau hampa tak mau ikut, hampa nak bagi alasan apa pun, itu hampa punya hal. Tapi Nabi Saleh kata, aku nak bagi tahu satu benda. Esok hampa akan tahu, aku betul ke, aku salah, hampa betul ke, hampa salah. Esok kita tahu. Iaitu yang sebenar-benar dusta dan takabur itu ialah siapa? Ialah kaum Samud, dengan sebab dusta Nabi mereka itu, iaitu dusta Nabi Saleh. Sebenar-benarnya hampa tidak, hampa akan kena dengan Tuhan itu. Inna mursilun naqah fitnatan lahum. Bahawasanya kami suruh keluar unta betina daripada bukit batu, maka jadi fitnah, jadi satu cubaan bagi mereka itu, yakni yang minta itu, dan menjadi mukjizat bagi engkau wahai Saleh. Rupanya cerita di sebalik ini apa dia? Quran beritahu cerita dia depa cabar Nabi Saleh. Dia berkata, Saleh, kalau hang betul-betul Nabi, kami minta satu benda, hang buat, kami nak terima. Kalau boleh buat, kami boleh terima hang Nabi. Nabi Saleh tanya mereka, apa nak suruh aku buat apa? Anda nampak bukit? Dia tunjuk bukit. Anda nampak bukit? Bagi terbit mai unta daripada bukit tu. Itu cerita awalnya macam tu. Nampak bukit? Okey deh, hang bagi telur mai unta daripada bukit. Kalau hang boleh buat, okey, kita boleh terima. Kita boleh bermuzakarah. Dia kata dulu, kalau boleh buat, baru boleh muzakarah. Bila cabaran tu main macam tu dekat Nabi Allah Saleh alaihi salam, apa jadi? Nabi Saleh minta dekat Allah, ya Allah, umat aku ni sudah kata macam ni. Macam mana ya Allah? Allah buat apa yang dia minta. Tengok daripada bukit batu penjai itu keluar main cedik. Sekok unta betina yang besar. Tak pernah ada unta sebesar tu keluar daripada bukit dengan anak unta kecil keluar main 2 ekor. Depan mata mereka tengok benda ni jadi. Maka kata mereka itu bagi Saleh, jika engkau boleh keluar seekor unta daripada bukit batu itu, kami beriman dengan engkau. Maka doa Nabi Saleh alaihi salam, maka dikeluarkan Allah seekor unta betina serta seekor anaknya.
Boleh keluar main. Hak minta tu Tuhan bagi depan mata. Fartaqibuhum wastabir. Maka intai yang ditunggulah olehmu wahai Khalid akan tindakan mereka itu, dan sabar olehmu apa yang mereka itu berbuat dengan unta itu. Tuhan abang dah masa Tuhan bagi keluar main unta berekor daripada bukit ni, dia minta seekor, Tuhan bagi dua. Keluar hak besar seekor, anak ada seekor belakang. Minta satu, Tuhan bagi dua. Tuhan tahu kan, Tuhan tak tahu. Bukan Tuhan ni tadi keluar ni depan beriman, habis Tuhan tu ingat dia betul dah. Tuhan tahu dah puak ni pembohong aja. Dia tak mau ikut. Maka Tuhan bagi tahu dah dekat Nabi Saleh, fartaqibuhum wastabir. Tuhan kata Saleh, setelah aku tunaikan permintaan aku bagi keluar ni unta daripada bukit macam yang mereka minta ni, fartaqibuhum, hang tunggu tengok pula perangai mereka nak jadi macam mana, wastabir. Tetapi Saleh hang kena tabak dengan perangai mereka. Tuhan abang dah dekat Nabi Saleh dan apa yang diperbuat dengan mereka itu. Adakah mereka itu beriman kerana Allah telah turut perintah mereka, ataupun kena azab sebab mereka tidak turut kepada permintaan itu? Tuhan kata tunggu tengok. Aku tunaikan permintaan kat lagi ni, mereka boleh ikut ke tak? Mereka boleh beriman ke tak? Mereka kata kalau keluar unta mereka beriman. Tak lagi aku bagi buat keluar, hang tengok mereka beriman ke tak? Betul-betul firman Allah, wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum, dan beritahu kepada mereka, Tuhan kata dekat Nabi Saleh, bahawasanya air telaga yang ada di kampung hangpa tu selepas daripada unta dikeluar akan terbahagi kepada dua, iaitu mereka itu satu hari dan unta satu hari. Bila unta tu keluar tadi, unta ni dia ke darah yang kuat, dia menderita bulbu, dia ke darah minyak kuat. Unta dia tu kategori bulbu, dia minum air kuat. Maka Tuhan bagi tahu, Tuhan kata lagi satu ujian aku nak bagi dekat mereka ni. Apa dia? Bila unta ni keluar, telaga kampung hangpa ni ada sebiji telaga dia, semua orang share air telaga tu. Oleh kerana mereka yang minta aku buat keluar main unta, baru mereka nak beriman, aku dah buat keluar main. Ujian yang kedua kepada mereka apa dia? Telaga yang ada tu, kalau sebelum ni hari-hari hampa boleh diambil ayam, lepas ni hampa boleh ambil sari saja. Sebab sari lagi, unta ni akan minum sampai kering ayam tu. Dan pada hari unta tu minum ayam telaga, penduduk kampung minum susu unta. Esok hampa minum, unta relax satu hari tak minum ayam. Ini satu lagi ujian Allah bagi kepada kaum sambut umat Nabi Saleh. Kullu syirbin muhtadar, tiap-tiap kali minum air itu hadir akan dia oleh kaum dan unta seorang kali. Hari ini unta minum, orang ramai pun pergi juga, tapi dia minum susu unta. Esok bila orang minum, unta pergi duk tengok saja, unta tak minum susu mereka. Kalau unta pun minum susu mereka, dia cerita nanti panjang lagi. Dia lagu. Baik. Dan pada kaum Samud itu hanya ada sebiji telaga. Dia kata apabila kena giliran hari kaum itu, maka memenuhi mereka itu akan segala periuk belanga dengan air. Dia kata, bila hari orang ramai nak minum air telaga, pakai bawa bekal, dia duk ambil air nak bawa balik, nak buat guna di rumah. Ada lagu-lagu kita tahun 70, tahun 65 dulu dah. Mana ada pencong rumah kita? Tak ada pencong. Duk kedok ayam parit bertepi-tepi jalan ni. Ataupun ada satu dulu dia ada pencong kerajaan, dia pergi buat tepi jalan, buat tembok batu benda tu, dia kepala paip dia pun bila tarik ni kena sendai dengan kayu. Pakai tu tagah ayam tu bawa balik. Baru tahun 70 dulu aja, tahun 65 dulu. Hari ni kalau kita cerita ke anak-anak kita, beranak tahun 80 tahun 90 ni, apa pun tak tahu. Takkan dia lucu kan kita kata dulu. Dulu rumah mana ada pancok ayam. Dia kata kakak tu bila ayam kita bila. Kita kata tahun 70. Dia dulu kira 70 ni baru 2008, baru 30 tahun lebih. Dia takkan pun, dia kata. Budak-budak hari ni senang. Dia tak nampak susah dulu macam mana. Tak apa kan nampak. Tu baru abang pancok kerajaan. Tuan-tuan belum abang kata ayah tu pergi sekolah bawa jual duit. Ayah pergi sekolah bawa jual duit. Hala ayah bagi 3 ringgit.
Dia nak kata apa, dia senang, dia balik belakang, dia pergi kat adik, dia kata, ya aku nak pemurung, pembatul-batul. Dia tak boleh nak nampak tu, macam mata tu, mata dua klik tu, dia tak boleh nampak. Dia kata, ya, dengar sudah, dia kata, orang tua-tua nak dekat dulu. Dia tak nampak macam mana dulu, dia cerita macam mana. Tentu hari ni kita sembang ke anak cucu kita ni, ada ni. Tentu kita sembang kata ayah dulu main gasin, pergi potong dahan pokok jambu, pergi duduk tarak dahan pokok jambu tu sampai jadi gasin, pergi ambil paku potong pula tang kepala dia tu nak pasang paku, pergi duduk ambil tali rami pula, duduk bintai pula, bubuh tudung sememen kan, pergi duduk pupik gasin begitu. Dia tak nampak betul. Tu dah cerita lebih baik daripada cerita itu tak nampak. Sebab yang dia nampak hari ni apa? Dia kata ayah Nabi tu pun pergi, Nabi beli CD, dia nak beli main PlayStation. Dia punya zaman dengan kita punya zaman tak boleh sembang kali tu dah. Sembang pun dia tak nampak. Ni cerita ni. Tuan-tuan pergi haji tahun 70, pergi haji tahun 70 dengan mereka pergi umrah tahun 2008. Tuan-tuan pergi tahun 70, lepas tu tak pergi dah lepas hari ni. Mereka pergi tahun 2008 baru balik minggu lepas. Tuan-tuan duk tanya mereka macam mana apa pergi Masjidil Haram, macam mana ni, apa ni pasiang apa, mana ada pasiang dah lah ni. Kita pergi tahun 70 pasiang lagi, tempat tawaf tu pasiang lagi. Tahun 70 dia cerita pula ayah pergi Mekah dulu naik kapal haji nama Malaysia Raya, naik 2 minggu baru sampai di Jeddah. Tak nampak. Dia pergi bayar lepas satu sedang turun Jeddah naik bayar ekspres, satu tengok dia ada di Madinah. Cerita apa cerita tahun ni. Tuan-tuan doa abang kata ayah tahun 70 pergi Mekah dulu ada Tung Sahara. Allah malam mana ikat Tung Sahara tu dia tak tidur sampai subuh. Bancuh kopi pekat-pekat nak pergi berjaga malam. Tentu cerita dekat dia yang pergi umrah tahun 2008 ni. Tung Sahara apa? Sahara Yaakob lah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Jadi cerita zaman ni yang elah tu Allah berita harian, dia kata zaman dah berubah. Dia kata, ni lah cerita dia. Ni pula kita duk baca, ni cerita zaman Nabi Saleh tu. Lagi dulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun dah 1400 tahun dah. Nabi Saleh tu. Jadi dia cerita pada zaman tu, kampung tu telaga satu saja. Semua orang berani gaya telaga tu. Jadi bila hari Tuhan beritahu dekat Nabi Saleh, Tuhan beritahu dekat mereka ni, apa akan test daripada kita tu. Telaga yang sebelum ada unta ni, mereka boleh guna hari-hari. Tapi bila main unta yang mereka cabar ni, mereka hanya boleh guna sehari saja. Esok unta guna, lusa hampa pula, tulat unta pula. Beritahu macam ni dekat mereka. Dan apabila hari nafah, nafah tu unta, bila mai hari giliah unta nak minum, maka tiada angkat kepala unta itu daripada telaga. Tu dia yang kata unta ni. Dan dia buah kepala dia dan telaga tu sampai kering baru dia bangun. Lagi tak kering, lagi duduk bunyi di telan ayak. Kering ayak telaga, dia kata. Sehingga kering ayak telaga itu manakala mereka itu minum susunya. Dia duk minum yang telaga, apa pipa lah susu dia. Itulah abuat hamba hari ini. Hamba nak ada ayam, esok berat. Hari ini memang abuat muda ni saja. Cerita dia macam tu. Maka pada hari itu adalah sebagai ganti ayam susu menjadi ganti kepada ayam pada hari itu. Dia kata. Maka datang pula jamuan dan cita-cita mereka itu dengan bunuh unta. Bila dia tengok unta ni buih satu hari dia saja duk balik ayam ni. Ni tak boleh jadi, dia berkata. Jom kita pergi angkut orang unta. Angkut, dia guna perkataan angkut. Dia kata jom kita angkut orang unta ni, maknanya dia nak pergi bunuh unta. Ini yang berlaku. Dia kata, mereka nak pergi bunuh. Fanadaw sahibahum, maka menyeru mereka itu, yakni kaum Samud itu, akan kepala samsing mereka itu atas suruh bunuh nafkah yakni unta itu. Nama dia Kilah. Mereka pun cari satu kepala samsing, mereka tahan sanggup dah dibuat sejauh ni, kita bunuh unta ni. Bila bunyi cerita kata nak bunuh unta ni sampai ke pengetahuan Nabi Saleh, sampai kat dia pergi warning mereka, jangan, dia kata
unta ni unta Allah. Jangan siapa daripada kalangan hamba cuba mendekati unta ni dengan niat tak elok pada dia. Takut Tuhan ambil tindakan dekat kita. Faba'atha ashqaha, tangkit ni hak paling jahat tadi ni, dia bangkit-bangkit, dia kata apa? Aku akan bunuh. Hang tengoklah, akan sampai satu hari aku bunuh unta yang hang kata tak boleh ni. Hang tengok apa Tuhan hang boleh buat dekat aku. Ini yang jadi ceritanya macam tu. Maka bersembunyilah dia pada perdu kayu tepi jalan. Apabila lalu sahaja nampak unta ni, fata'aqa fa'aqal, maka tangkap dia akan unta itu dan capai dia akan pedang, maka sembelih dia akan unta itu. Dia buat sungguh. Dia bukan kata saja, dia buat sungguh. Dia tunggu unta lalu, dia kelam, dia kilas unta tu, dia sembelih. Kemudian lebah unta itu dipanah, putih orat letihnya, maka lebah dan menangis dia sekali. Unta ni mula-mula dia panah dulu, dia lebah, lepas itu dia keluar, dia tangkap, lepas itu dia sembelih. Unta ni menangis, dia kata. Maka disembelihnya unta itu menurut kehendak kaumnya. Orang cabat dia pergi buat macam mana yang orang cabat dia. Dia bunuh unta itu. Sabda Nabi SAW kepada Ali, ni dia buat main satu hadis. Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, adakah engkau tahu wahai Ali, yang terlebih celaka orang dahulu dan orang yang kemudian? Satu hadis riwayat Muslim. Nabi kata dekat Sayyidina Ali, Ali, hang tahu tak manusia yang paling celaka zaman dulu dan manusia yang paling celaka zaman kemudian ni, hang tahu tak siapa? Maka kata Ali, tidak tahu. Dan Nabi kata tak tahu siapa. Sabda Nabi SAW, orang yang bunuh naqah zaman Nabi Saleh itu orang paling celaka zaman dulu. Dan orang yang bunuh engkau wahai Ali, orang yang paling celaka zaman kemudian. Nabi cakap tu, Ali tu hidup elok-elok lagi, Nabi tu ada lagi. Nabi wafat baru Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar wafat baru Umar wafat baru Osman wafat baru Ali. Zaman Sayyidina Ali jadi khalifah baru dia kena bunuh. Nabi habaq masa Nabi tu hidup lagi, Nabi dah habaq dekat Sayyidina Ali bahawa Ali akan mati dibunuh. Dan Nabi kata orang yang paling celaka zaman dulu dan orang yang paling celaka zaman kemudian dua. Hak dulu paling celaka orang yang bunuh unta Nabi Saleh. Zaman kemudian orang yang paling celaka ialah orang yang bunuh engkau wahai Ali. Ali tahu. Pasal apa? Pasal Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut nafsu dia, melainkan itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu dekat Ali, Ali sudah prepare. Apa nak jadi ke dia, macam mana keadaan dia, dia sudah prepare. Mai mata dia tahu. Inilah yang Nabi SAW sebut masa Nabi hidup dulu. Maka tak kala dibunuh unta itu pada hari Selasa, hari Selasa unta Nabi Saleh dibunuh, maka datang dengan mereka itu azab pada hari Sabtu. Ini kalau dalam riwayat tafsir, tuan-tuan boleh tengok cerita detail dia panjang lagi. Dia lepas sembelih aja unta tu, dia main jumpa Nabi Saleh. Dia kata, Saleh, unta yang kata hak Tuhan kami dah sembelih, selamat dah. Nabi Saleh terkejut dengan, pasal apa? Bukan terkejut dengan kena bunuh unta tu, terkejut pasal azab Tuhan nak main bila itu juga. Nabi Saleh terus lari pergi tengok-tengok boleh dah unta ni. Nabi Saleh patah balik mai dekat dia. Nabi Saleh kata, jaga-jaga. Tak daripada esok pagi Allah akan ubah muka hamba. Jadi dia ada 3 kala. Dia jadi putih, dia jadi kuning, dia jadi hitam. Hari yang pengambil, muka hamba akan jadi hitam. Hari yang ketiga, lepas tu hamba akan mati. Macam Nabi Saleh kata tu, esok bangkit-bangkit tidur, puak-puak yang terlibat membunuh unta Nabi Saleh ni, bangkit-bangkit muka dia jadi kuning tu. Sudahlah, dia berkata, betul lah apa yang Saleh kata. Begitulah sampai hari Sabtu, bangkit-bangkit muka jadi hitam bentuk. Confirm lah, Tuhan akan berturun bala dia dalam tinggi mata.
Dia jadi tu, Tuhan saja bagi mereka ni takut daripada sari kepada sari kepada sari. Tuhan boleh buat daripada dandan. Kalau Tuhan nak buat, Tuhan boleh buat daripada dandan. Dia pegang-pegang pisau, buah tengkuk unta tu, Tuhan boleh buat dah kat dia. Dah. Tuhan bagi time dulu, bagi dia takut dulu sebelum dia lagi. Jadi benda ni, pembunuhan unta berlaku pada hari Selasa dan datang kepada mereka itu azab pada hari Sabtu, hari keempat daripada hari bunuh unta itu. Dengan sekali jerkah Jibril saja, mati sekalian mereka itu. Allah hantar naik Jibril dengan sayhah dia bagi, dengan jerkah dia jerkah dia mati sudah. Dia kata tengok yang kata Jibril ni, kalau dekat umat Nabi Lut, dia main, dia cedok bumi dengan kayak dia cerah. Nampak juga dah dia buat. Ni dah main jerkah ya. Jerkah saja mati penduduk habis pokok ni. Ni yang berlaku, yang Quran cerita. Firman Allah, "Fakaifa kana azabi wa nuzur." Maka betapa dahsyatnya azab aku membinasakan mereka itu. Mereka tengok Tuhan yang ambil tindakan dekat mereka. Tuhan juga yang kata, apa tengok macam mana dahsyatnya aku ambil tindakan dekat mereka. Tuhan kata macam mana dahsyatnya tindakan yang aku ambil dekat mereka, dan betapa dahsyatnya ancaman aku dengan azab yang tiada beriman itu. Tengok macam mana aku ancam mereka dalam 4 hari itu. Mereka dah tak boleh hidup dah. Takut mereka nak tunggu bila nak main azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, "Inna arsalna alaihim sayhah wahidah fakanu kahashimil muhtadir." Bahawasanya telah kami suruh atas mereka itu, atas kaum Samud itu, sekali jerkah daripada Jibril, maka jadi mereka itu mati kering, seperti mana rumput yang dikumpul oleh pemilik kandang kambing ni, yang sudah dipijak-pijak rumput itu oleh unta dan oleh kambing itu. Mati mereka ni, Allah sebut dalam Quran apa? Mati mereka ni kahashimil muhtadir. Hashimil muhtadir ni maksud apa juga? Rumput kita belah lembu, belah kerbau, belah kambing, belah apa, kita pergi potong rumput. Rumput tu orang balik main tabung dalam kandang ni, lembu kambing duk pijak-pijak macam tu lah umpama mati kaum Samud ni. Macam rumput kering, bukan saja kering saja, kering yang dipijak oleh binatang yang duduk dalam kandang. Tu anak abang teruknya mati mereka ni. Jangan buat macam tu. Firman Allah, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Quran ini bagi orang nak menghafaznya dan nak terima hafaznya. Segala hukum, maka adakah siapa-siapa daripada yang terima pengajaran Quran itu, maka terima ikut ajaran Quran, jadi bahagia. Dan tiada terima, maka tiada ikut hukum Quran, akan menjadi celaka. Itu dia. Tuhan kata, aku turunkan ayat Quran, ayat yang orang mudah hafal. Dia kata Quran mudah hafal juga. Ketentuan mengaji agama, tuan-tuan nak hafal ayat Quran dengan tuan-tuan nak hafal syair Arab. Hafal ayat Quran senang. Hafal syair Arab, la ilaha illallah. Ada yang sampai nak hantuk kepala di tiang, dia tak mana ingat. Pasal apa? Pasal ayat Quran ni bahasa dia indah. Apalah dia senang. Dia sedang wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia nak mahu mana? Sedang. Kita hafal tu lajar. Tuan-tuan nak pergi hafal syair Arab, berserabut bahasa dia ni sakit kepala. Allah sengaja menurunkan Quran ini sebagai satu mukjizat besar Nabi Muhammad yang bahasa dia ni cantik. Yang cantik dia ni sampai memudahkan orang hafal. Kecuali hak benar lah, tak apa yang nak buat, dia tak ada nak hafal. Ayat sedang macam mana pun tak ada hafal. Duk baca wati ni wa zaitun tu, duk tutup dengan wal asri, diturah berapa kali baca dulu surah. Dia baca wal asri, dia tutup dengan surah Ad-Din. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Lagi dia patah oleh dekat surah Ad-Din, dia pergi habis dengan alaikallahu bi ahkamil hakimin. Kalau dia kata ni mai kok mana ni, aku baca apa tadi dia pergi habis tu. Nampak tengah tu dia tak apa lagi. Orang tak ingat banyak benda sangat tapi dia betul.
Kalau baca elok-elok dia tak jadi begitu. Firman Allah kazzabat qaumul Lutin bin nuzur, telah dusta oleh kaum Nabi Lut dengan segala perkara yang dipertakut mereka itu atas lidah Nabi Lut. Yang ini dapat cerita apa? Cerita kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut di Musa juga bantah, telah dusta oleh kaum Nabi Lut ini dengan segala perkara yang dipertakut mereka itu atas lidah Nabi Allah Lut alaihi salam, yakni dengan azab Allah. Nabi Lut pesanlah dekat kaum dia. Kaum dia penyakit apa? Liwat. Penyakit liwat. Laki-laki tak boleh tengok laki-laki, api spark. Dia penyakit di budak kulit teror. Dia tengok perempuan dia tak ada apa-apa. Dia tengok sama-sama laki-laki, dia kata macho semua budak ni. Dia duk main macho tu habis pak. Benda ni jadi penyakit. Penyakit yang kena menyeluruh kepada umat Nabi Allah Lut alaihi salam. Maka jika tiada beriman, maka tiada beriman mereka itu dengan Nabi Lut. Abang Mela kata kalau apa buat lagu ni nanti kena azab macam ni, mereka tak percaya. Bila tak percaya apa yang Nabi Lut kata, maknanya tak percaya ke Nabi Lut tu Nabi. Mereka tak percaya. Maka dia azab mereka itu yang keluar daripada negeri dengan anak batu daripada neraka. Ada yang lari keluar. Masa azab Tuhan main, Jibril main kalih bumi tu, mereka tak ada di negeri tu kerana mereka pergi negeri lain. Mereka hak tak ada masa Jibril main kalih bumi tu, mereka tu pun tak terlepas, tak selamat. Tuhan hantar batu daripada neraka pergi jatuh atas kepala mereka, mati pun batu juga. Dia asal duk kampung Nabi Lut tu, dia ni sama-sama mengamalkan liwat homoseks ni. Dia sama, cuma pada hari operasi, pada hari Jibril main nak ditindakan dekat umat Nabi Lut ni, kebetulan masa tu mereka tak ada, mereka pergi negeri lain. Mereka pergi negeri lain tidak bermakna mereka terlepas daripada hukuman kena terak bumi ni. Dah, bagi orang yang tak ada di tempat kena azab ni, Tuhan hendak batu pergi dekat mereka. Dalam Quran, kalau tuan-tuan balik tengok dalam surah Hud, ni kita baca surah Al-Qamar. Kalau tuan-tuan balik tengok dalam surah Hud, dia cerita lagi detail. Dia kata orang yang tak ada di tempat diturunkan azab, tempat terbalik bumi ni, mereka tak ada, mereka duduk di negeri lain. Allah hantar batu daripada neraka, dan batu tu musawwamah. Dia kata batu tu ada tulis nama siapa anak kena timpa. Maknanya Allah ni dia ambil tindakan dia cukup teliti, tak ada seorang boleh lepas. Batu tu main daripada neraka, dia main dengan nama dah tulis dah nama di situ, nama dia Fa'un ke apakah, nama dia An ke, nama dia apakah, ada tulis dah di batu tu. Dan batu tu akan dicari orang yang berkenaan, dan dia akan jatuh atas kepala orang yang berkenaan. Kalau jatuh di kepala, tembus dia di dua, dia kata. Dan sebahagian mereka yang kena ni tengah bersembang dengan orang. Mereka ahli perniagaan, mereka keluar daripada negeri mereka pergi ke negeri lain, pergi atas tujuan perniagaan. Tengah duk cakap tu, batu main kena atas kepala dia. Duk ada 10 orang, batu kena dia. Pasal apa? Dalam surah Hud, Allah kata pasal batu tu musawwamah, sudah ada tulis nama di batu itu. Batu ni akan kena dia ni, maka pergi kena dia tu. Dia tak kira orang. Marahnya Allah kepada orang yang buat kerja liwat ni, sampai Allah tak lepas dia. Allah tak lepas dia. Ang ada di mana pun, aku hantar batu neraka pergi cari. Sampai begitu jadi. Dan yang di dalam negeri, ditiarak mereka itu oleh Jibril atas ke bawah negeri mereka itu. Hak mana dia ada di tempat tu, kena tiarak mati lagi. Begitu. Inna arsalna alaihim hasiba, bahawasanya telah kami turun atas mereka itu anak batu kecil dari neraka. Ni orang ada luar daripada tempat kena terak bumi, batu daripada neraka pergi cari dia. Kena mereka itu mati sekaliannya. Illa ala lutin najjaynahum bisahab, melainkan ahli rumah, ahli keluarga Nabi Lut, kami lepas mereka itu pada waktu sahur. Nabi Lut dengan 2 orang anak yang lepas. Isteri dia pun kena. Dalam surah Hud dia cerita panjang.
apabila Jibril, Mikail dan Israfil, 3 malaikat mai di rumah Nabi Lut. Bila mai 3 malaikat Jibril, Mikail, Israfil mai di rumah Nabi Lut, mai atas rupa laki-laki maco. Nabi Lut susah hati. Nabi Lut tengok ni hak mai ni laki-laki, nampak dia susah hati. Bukan susah hati apa? Susah hati takut nunjumuan ada dari luar nak pegang robo mai. Pasal dia pun tak boleh dengan orang lelaki ni, dia stop. Nabi Lut susah hati. Ni dalam surah Hud cerita. Susah hati Nabi Lut ni. Balik main di rumah dia. Balik-balik main dia kata, awak lah, hampa ni main dari mana? Awak lah, hampa main dari. Hampa tak dengar cerita kat kampung aku ni, perempuan ni kena penyakit apa. Hampa tak tahu kan? Dia tu tanya. Isteri Nabi Lut, dia ada di dapur tu. Dia pun tak tengok. Oh, dia kata karan perempuan. Dia nampak 3 orang malaikat hak main rupa laki-laki ni nampak karan. Dia buat apa? Dia keluar daripada pintu dapur, dia pergi hamam dekat orang dapur. Isteri Nabi Lut. Dia pergi hamam dekat orang dapur. Ni dia kata, aku nak abang tambah satu. Kalau hampa nak tengok orang laki-laki betul-betul tegak, hampa pergi rumah aku lah ni. Dia jahat. Dia jadi tali barut kepada pengamal liwat. Dia kata, hampa pergi di rumah aku lah ni. 3 orang dia ada, hampa pergi tengok. Saya kata di masjid mana baru ni, ganteng dia ni. Ganteng. Pergi tengok dia. Dia beritahu dia duduk pakai seorang rumah. Nabi Lut dengar bunyi riuh dah di dalam. Pergi depan pintu tengok riuh dah ada, nak tengok anak seorang dalam. Nabi Lut kata, hamba tak takut kan dekat Tuhan, tolonglah bagi muka dekat aku. Mereka ni tetamu aku, mereka bukan orang sini, jangan bagi malu aku. Tak boleh. Lut hampir tepi, kami nak tengok anak 3 orang. Balik baca surah Hud, dia cerita macam ni. Hampir tepi, kami nak tengok 3 orang tu. Hang kami duduk tengok selalu dah, nak tengok adalah. Jibril kata apa? Jibril kata dekat Nabi Lut, ke tepi. Aku handle mereka ni. Punjau semua. Jibril langkah-langkah pergi, dia sepak sekali dengan sayap dia, buta biji mata perempuan ni. Lari merapak balik, dia bagi tangan, jaga kami main balik lepas ni. Nak main lagi. Cerita dalam surah Hud ni, cerita macam tu. Nak habang kata teruknya yang kata umat Nabi Lut ni dengan liwat lepas ni. Begitu. Baik, kemudian dia kata apa? Inna arsalna alaihim hasiba. Maka kami turun atas mereka itu batu kecil daripada neraka, kerana mereka itu mati habis mereka. Illa ala lutin najaynahum bisahar. Melainkan keluarga rumah Nabi Lut kami lepas akan mereka itu pada waktu sahur, iaitu 2 orang anak perempuan yang berserta dengan dia. Nabi Lut dengan 2 anak perempuan saja yang beriman dengan apa yang Nabi Lut kata, yang ikut Nabi Lut. Allah suruh peluk 3 anak ni. Hak lain tunggu ada kerja dengan mereka ni. Ni'matan min indina, sebagai satu nikmat daripada sisi kami bagi Nabi Lut dan ahli keluarganya. Tuhan kata ini satu nikmat aku bagi dekat Lut dengan 2 anak dia pasti beriman dengan Allah. Aku bagi dekat mereka nikmat kelepasan daripada azab. Kadzalika najzi man syakar. Seperti itulah balasan Nabi Lut itu. Kami balas akan mereka itu yang syukur dengan nikmat kami daripada segala orang yang beriman dengan kami dan Rasul kami dan kitab kami. Walaqad anzarahum baghsyatana. Dan sesungguhnya telah bertakut akan mereka itu oleh Nabi Lut akan azab kami pada mereka itu, yakni jika tidak beriman. Nabi Lut dah hafal dah. Jangan buat kerja ni kerja kotor. Kalau Tuhan marah, hamba tak boleh tangguh akibat kemarahan Tuhan. Dah habaq dah kat mereka. Fatamarau bin nuzur. Maka lawan bantah mereka itu dan dusta mereka itu dengan orang yang menakuti itu. Dia tak peduli apa yang Nabi Lut kata. Kami dah buat benda ni lama dan ini memang minat kami, jangan lu halang kami. Kami akan buat benda yang kami mau. Walaqad arawaduhu an dhaifi. Dan sungguh berkehendak mereka itu, yakni kaum umat Nabi Lut ini, berkehendak mereka itu akan Nabi Lut daripada orang yang menjadi tetamunya. Jamannya itu maksud tetamunya.
Dia pelak juga noh, tetamu hak 3 orang dalam rumah noh. Kami mau mereka, hang bagi kat kami by hook or by crook, kami mau 3 orang. Kalau cakap antara bahasa mereka, orang putih itu pula. Kok mana pun membujuk lalu menentang batas, kami mau 3 orang yang tetamu orang dalam rumah tu. Bujuk sampai macam tu. Dia berbuat liwat zina dengan mereka itu, maka disangka manusia, padahal tetamu itu adalah malaikat. Dia patut sangka 3 orang main jadi tetamu Nabi Lut ni, dia patut sangka manusia, rupa-rupanya 3 tu malaikat. Seorang daripada mereka itu ialah Jibril alaihi salam. Itu dia. Baik, firman Allah, faqamatna a'yunahum, maka kami hapus segala mata mereka itu, yang menjadi buta mata mereka itu, bahkan hilang lubang biji mata. Jibril bangkit, dia kata dekat Nabi Lut, dia kata, Lut ambil tepi, aku handle dia bagi semua. Dia pergi ke depan, dia bagi penyepak dengan lebu mana kat buta biji mata ni. Dalam satu riwayat kata bukan tengah buta, hilang biji mata tu, dia jadi flat muka tu. Wallahu a'lam. Yani riwayat ada yang catat macam tu. Jadi seperti segala muka kena sepak dengan Jibril ni, biji mata ni bukan lokoh jatuh macam gambar Piramli apa tu, yang karate jatuh macam bola pingpong. Dia ni bukan cerita Piramli, ini cerita Jibril. Dia kata apa? Kena yang tu, dia kata jadi muka ni jadi flat. Dia jadi tak ada pekakas. Biji mata tak ada, hidung tak ada, mulut tak ada, dia jadi lebih flat macam tu. Kalau jumpa kita malam-malam pun kacau betul. Kan? Ini tengah riwayat kata jadi macam tu. Dia kata jadi seperti segala tu jadi seperti muka kosong, dengan disepak atas muka mereka itu oleh Jibril dengan sayapnya. Dia kata ini yang kita baca ni tafsir Quran. Ini tuan-tuan dengan dia ingat, kata ni ustaz ni mereka pergi baca orang mana ni apa lagi dah. Kita dia baca tafsir Quran. Kalau kita buka Ibnu Katsir pun inilah tafsirannya. Inilah cerita dia. Baik, fadhuqu azabi wal nuzur, maka rasa olehmu akan azab aku dan bertakut aku ini. Dia kata betapa jadi binasa mereka itu. Itu dia. Tuhan kata, hampa rasalah tengok apa nak jadi. Walaqad sabbahakum bukratan azabun mustaqir, dan sungguh telah datang akan mereka itu waktu subuh, pagi-pagi subuh, oleh azab Tuhan yang tetap berkekalan dengan azab akhirat. Maka dilekang Jibril negeri mereka itu, diangkat akan dia, kemudian diterap akan dia atas ke bawah pada waktu subuh pagi itu. Menjelang subuh, Allah suruh Nabi Lut dengan 2 anak dia keluar dulu. Waktu sahur, belum subuh, keluar dulu. Subuh saja bunyi pada burung kata, terang dah habis umat ada dalam kampung tu, semua kena tiada. Jadi satu kawasan laut, jadi satu kawasan tasik di Jordan. Dan kalau tuan-tuan pergi Laut Mati nama pun tasik, bukan laut tasik, dia tu tengah darat. Heran yang sampai hari ni ada ombak macam laut. Dia bukan laut, dia satu tasik besar, ombak ada main. Ini kesan peninggalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal abang kita hari ini tengok. Ini kesudahan yang kena kepada umat Nabi Lut yang tak boleh nak tinggal perbuatan liwat mereka ni. Firman Allah, fadhuqu azabi wa nuzur, maka rasa olehmu akan azab aku dan bertakut aku ini. Betapa jadi binasa mereka itu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah ulang lagi sekali, dia kata apa? Dan sungguh kami mudahkan Quran bagi seseorang untuk nak hafal dengan hati. Maka adakah seorang daripada orang yang ambil pengajaran dengan Quran itu sehingga jadi betul agamanya? Tuhan kata Quran yang buat turun ini mudah untuk nak hafal. Kalau bapa tak boleh hafal pun, tak boleh dah ambil pengajaran daripada isi kandungan Quran ini. Kalau kita tak boleh hafal surah Al-Qamar ni pun, tak bolehkah kita ambil pengajaran? Jangan kita buat benda yang dibuat oleh umat-umat yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Firman Allah, walaqad jaa ala fir'auna walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur, dan sungguh telah kami datang akan ahli Fir'aun dengan Fir'aun oleh Rasul yang menakuti dengan azab, yang jika tiada beriman. Wallahualam. Tengok di tang 7 dia dah main cerita apa? Raja Fir'aun pula.
Tentu dia main cerita Fir'aun pula. Fir'aun pula apa kesudahan yang jadi kepada Fir'aun dan kepada orang yang ikut dia. Dia tinggal 2 muka lagi. 2 muka lagi dia masuk surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman yang imam Mekah, imam Madinah wajib untuk baca ni, yang dengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman dia kami ayat tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lepas surah Ar-Rahman dia main surah Al-Waqi'ah. Yang ni tentang kita kena dengar betul-betul. Surah Al-Waqi'ah ni orang pernah tanya Nabi. Orang pernah tanya Nabi pasal apa ya Rasulullah? Tuan banyak berubah. Nabi berubah. Nabi kata apa? Nabi kata aku berubah di antaranya sebab surah Al-Waqi'ah. Maknanya konten ataupun isi kandungan surah Al-Waqi'ah ni sangat menakutkan. Surah Al-Waqi'ah, surah Al-Haqqah, surah-surah ni takut. Dia cerita benda yang hari ni kita tak tengok lagi, tapi kita akan tengok. Nabi SAW ayat-ayat daripada surah-surah yang macam ni cukup untuk meruntut hati Nabi. Abu Bakar As-Siddiq jumpa ayat-ayat ni, dia tak boleh baca boleh. Dia sebab satu hadis nanti kita baca dalam mukadimah bila-bila. Satu hadis Bukhari menceritakan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, juga anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Aisyah kata, aku sedang bila aku akil balik, aku cukup umur. Dia kata, ayah aku, mak aku ni dah jadi orang Islam. Dia kata, dan Nabi SAW dah memang jadi kawan baik kepada ayah dan mak aku. Tiap petang malam Nabi selalu main di rumah bapa aku. Dia kata, dan bapa aku ni, Aisyah kata, dan bapa aku ni ada buat satu masjid depan rumah. Dan orang Arab dalam bahasa hadis, dia tak ada surau, dia tak ada madrasah, dia tak ada musalla, dia pergi masjid. Ni macam ni Arab pergi masjid. Itu sebabnya kalau kita pergi negeri Arab, dia buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masjid ni makna dia apa? Tempat sujud. Kalau tempat ni memang tempat sujud sembahyang, tempat ni boleh buat tahiyatul masjid bagi orang Arab itu. Bagi kita orang Melayu ni, kita masjid lain, surau lain, kita banyak cerita. Masjid tu lah, masjid daerah paling utama masjid lah. Yang ni hari-hari duk main sembahyang 5 waktu pun kita tak kata masjid, kita duk kata surau dan menterian itu. Kan? Arab dia kira masjid. Kita buka kan, Masjid Haram, Masjid lah, Masjid Haram. Ni hak masjid kunci, nak masjid apa, masjid jin, masjid apa ni semua. Dia pakai masjid. Kalau benda tu ada di sini, surau. Ada pun masjid. Dia tak buat Jumaat pun masjid. Pasal apa? Pasal 5 waktu sembahyang tu buat di situ, masjid lah. Dan dia pun buat sembahyang tu nak tahiyatul masjid di situ. Ini berita. Aisyah kata apa? Aku sedap. Pak aku, Abu Bakar, buat satu masjid depan rumah. Masjid dia bagi. Di situlah pak aku sembahyang sunat, dan di situlah pak aku baca Quran. Aisyah kata. Dan aku tengok daripada aku kecil-kecil. Dia kata, aku tengok pak aku ni, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, tiap-tiap kali dia baca Quran, dia tak boleh kawal hati dia. Dia akan menangis. Aisyah kata, aku daripada kecil-kecil, itu yang aku tengok pak aku. Bila dia start baca Quran saja, dia start menangis. Bila dia start baca Quran saja, dia start menangis. Dia start baca Quran saja, dia menangis. Dia tak boleh. Dia tak boleh dengan Quran ni. Dan tiap-tiap kali pak aku baca Quran, dia kata musyrikin yang ada pada masa tu, orang yang bukan Islam. Musyrikin yang ada pada masa tu, daripada anak-anak sampai mak-mak mereka, pakat mai berimpun, duk tumpang dengar daripada doa masjid yang Abu Bakar duk baca ni. Dia pakat duk tumpang dengar, dan mereka kagum sangat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya, kita bila baca hadis-hadis macam ni, kita mau ada satu ingat dalam hati kita, aku nak jadi macam tu. Kita kena tak mau baca saja, dengar saja, ambil tahu dia tak mau. Kena ingat aku nak jadi macam tu.
Bila Allah nak bagi dekat aku perasaan tu, itu aku pulang balik dekat Allah. Tapi aku ada niat, aku ada intention, aku ada ingat nak jadi macam tu. Start daripada Allah, betul kan? Start daripada Allah. Habis sembahyang subuh baca Quran. Habis sembahyang subuh baca Quran. Tidak boleh baca satu, apa nama, dulu kata satu ain, satu hizb. Kita tak boleh nak baca semua. Makin tidur bagi awal. Kalau gamak kata kita ni nak kena pergi kerja, tempat pergi kerja tujuh, nak kena keluar awal, kan baca sebelum masuk subuh. Makin dia awal sikit, Allah, apa dalamnya tua dah kita ni, dah duduk tidur ni pun berapa lama dah. Ngomong kita lah, ni malu kat Tuhan ni kalau kita kata nak ambil P5 tak boleh, malu ke Tuhan. Ngomong kita lah ni cukup lah, tidur lama dah. P5 bangkit tuan. P5 bangkit, semayang sunat sikit, 2 rakaat, witir satu. Masuk waktu subuh, kau boleh subuh satu, sunat fajar satu, 2 rakaat. Lepas tu semayang subuh, lepas tu subuh baca Quran. Kalau kita lepas subuh dengan nak pergi kerja ni, masa tu nampak kalut sangat. Sebelum subuh tu baca Quran. Kok mana pun sebelum kita keluar kerja tu kita baca Quran dulu. Mana nak tahu tuan-tuan, jalan raya hari ni nak jadi apa pun, jalan kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu nak jadi apa pun, kita habis baca Quran tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan, bukan minta jadi apa-apa, tapi kalau jadi apa-apa pun, alhamdulillah, kita baru habis sembahyang, baru habis baca Quran, baru habis apa, kalau Allah nak ambil kita pun alhamdulillah. Mau ingat lagu tu dalam kepala kita, mudah ingat macam tu. Mudah ingat, kita tak tahu bila kita nak pilih, tak tahu bila. Kalau kita tak boleh nak komit diri kita dengan bacaan Quran yang macam susah dah kita tu kan. Biar umrah berapa kali, pergi haji berapa kali pun dengan hak ni tak boleh buat. Tetapi buat besar-besar tu Quran ni dulu ni, Quran ni dulu. Saya cerita sahabat kita di Tikam Batu, cerita di sini, Pak Haji kita di Tikam Batu, Allahu Akbar. Tapi orang mak lapis muda-muda daripada dia Allah yarham, meninggal dia. Dia ikut kuliah kita tetap dulu. Bila dia meninggal ni, orang cerita dekat saya, daripada ustaz-ustaz kenal dah balik kita ni. Kenal gitu, saya jumpa di masjid, ustaz, dia istimewa, apa? Semayang 5 waktu masjid tu, ramai lagi orang lain lah. Daripada dia, ramai lagi orang lain buat. Tapi istimewa dia ni ustaz, 5 waktu semayang, 5 kali baca Quran. Dia bukan orang tak ada kerja. Dia dengan buat bendang, dengan macam-macam benda dia buat. 5 waktu semayang, 5 kali baca Quran. Habis semayang, habis zikir, habis doa, habis apa, Quran buka baca. Sampai hari akhir hidup dia, mata kami tak lekang tengok dia dengan Quran ni, tak lekang. Kita ni, bila orang cerita lah kita benda, kita tak boleh. Dia dengar benda, tak boleh. Allah bagi kat dia. Allah bagi kat dia Quran. Kan cari satu penyuruman atau orang baca. Tapi orang atau jemaah masjid ni, kalau sebut dia, yang sinonim dengan dia apa dia? Quran. Mati dia tengah semayang dengan Allah dia. Tengah semayang, rakaat kedua ruh jatuh, habis tengah semayang. Tapi ke semua orang Tuhan bagi, habis mati dengan rumah dia tak jauh dengan masjid. Mati mayat nak umai masjid tu, tak tahu mana mai orang ni. Dia bukan orang terkenal, dia bukan satu guru, dia bukan satu ahli politik apa, dia ni orang kampung biasa. Allah hantar mai tak tahu pada mana-mana orang ni. Mayat daripada pintu rumah tu tak usung juga, pegang seorang sikit sampai masjid. Dia bukan somebody, dia bukan satu orang yang terkenal. Kau kata kalau kata orang terkenal, dia orang ramai-ramai, dia orang kampung biasa je. Allah hantar mai, Allah hantar mai pakai ramai dengan baik. Mayat waktu orang pegang masuk sini, mayat ke bumi. Dan nampak benda ni pun lagi mahal daripada segala-gala benda yang mahal dalam dunia. Allah bagi. Bila dia buat satu benda tu, dia tak ada ingat nak tunjuk orang, dia tak ada ingat dia nak apa-apa tak elok dan hati, tak ada. Dia buat ni kerana Allah. Allah hantar macam tu dekat dia. Saya tak tahu benda tu. Saya jumpa dia pun macam pergi mengajar di masjid, macam gitu-gitu aja. Dia pun main, saya bukan cakap banyak orang salah-salah pergi begitu aja.
Selepas mati dia ni, cerita macam ni. Contoh kita bila mati, orang semayang-mayang, orang doa Allah dekat kita. Kita ada dekat Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Doa dulu. Mula dia kata Allahumma la taftinna ba'dahu. Ya Allah ya Tuhan, janganlah fitnah kami hari hidup ni selepas kematian dia ni. Kalau kita orang tak elok dengar, kita mati, orang tu kata lagi macam-macam kat kita, fitnah lah kat orang yang hidup ni. Dia dah mati dah, orang tu kata macam-macam diri kat dia, fitnah dekat kita, ada kata. Tapi kalau dia mati orang tak ada cerita tak elok pada dia, mereka yang ada cerita elok pada dia. Dia selamat di tanah dan kita yang hidup selamat sebab tidak terfitnah dengan kematian dia. Yang tu Tuhan bagi. Tuhan nak bagi benda tu tuan-tuan, ada kita punya amalan macam mana. Kita dengan Tuhan kita ni. Lima bangkit semayang, orang tanya Aisyah, ya Aisyah, bagaimana ibadat Nabi? Aisyah kata apa? Nabi bila bangkit malam, dia semayang raka'atain. Nabi semayang sunat malam 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bila nampak nak menjelang subuh, Nabi witir 1. Aisyah kata, Nabi witir 1. Lepas tu, bila dah masuk subuh, sunat fajar 2 rakaat. Lepas tu Nabi keluar ke masjid sembahyang subuh. Aisyah abang menjeluh, kalau kita tak boleh sekuat Nabi, raka'atain, kita buat 2 raka'atain bas, 2 cukup. Buat 2 rakaat cukup. Tahajud apa, 2 rakaat cukup. 1 witir. Macam tu pun kalau kita boleh istiqamah tuan-tuan, sampai habis umur kita istiqamah dengan 2 rakaat 1 witir. 2 rakaat cukup dah tuan-tuan, cukup dah. Tuan-tuan pergi mahsyar itu, tuan-tuan tengok balik buku rekod tuan-tuan, menyesal dalam diri ni. Bagi apa? Aku buat ni lewat dah. Kalau aku tahu macam ni pahala Tuhan nak bagi dekat aku, ada amalan 2 rakaat yang ringan tu, aku akan buat daripada umur 15 dulu aku akan buat. Aku tak akan lepas peluang ni. Masa tu baru kita tahu hak sikit kita buat tu hasilnya lumayan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ni kuliah penghabis, bulan puasa nak main. Saya pesan diri saya pesan tuan-tuan, jadikan bulan puasa ni betul-betul bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala boleh ampunkan dosa kita. Betul-betul minta kepada Allah, Allah ampun dosa kita. Penuhi bulan puasa ni dengan Quran, kena double, kena triple baca Quran. Malam jangan tergelincang sembahyang tarawih, jangan tergelincang. Dan mudah-mudahan raya akan menjadi hari yang kita betul-betul merayakan kemenangan kita menewaskan nafsu, setidak-tidaknya untuk sebulan Ramadan. Dan saya mengambil kesempatan ini minta ampun pada Allah, minta maaf kepada kalau ada apa yang tidak selama mengenal di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan iman pada kita semua. Kalau ditakdirkan kita mati dalam tempoh ni dalam keadaan beriman, bangkit kita bersama dengan golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tanggung dengan tafsir kafarah dan surah Al-Ma'idah. Bulan-bulan belum tahu lagi ada tak ada bulan. Kalau ada pun, kalau ada sini awal bulan kan. Jadi dengan dulu maklumat lanjut daripada pihak surau bulan sebelah. Mungkin 2 minggu tu sebelum cuti sekolah mungkin ada kuliah. Lepas tu cuti pula bulan 12, bulan 1. Kalau ada hal bulan 11, bulan 1 bulan baru kita jumpa. Betul. Saya doa Allah bagi selamat yang baik. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Allah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطا مستقيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين وانصرنا والظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.